Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Mariam Zanaria Ibrahim. Tumpuan berita malam. Nilai ekspor produk berasaskan perkayuan Sarawak pada tahun 2021 mencatatkan peningkatan sebanyak 3.89 bilion ringgit berbanding 3.7 bilion ringgit yang direkodkan pada tahun 2020. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, nilai peningkatan ekspor itu menunjukkan keadaan ekonomi global mulai beransur pulih. Katanya, Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak Pusaka sedang mempergiatkan usaha untuk terus memperkasakan industri perkayuan kepada industri nilai tambah tinggi bagi mencapai unjuran nilai ekspor 8 bilion ringgit pada tahun 2030. Papan lapis kekal sebagai produk perkayuan utama yang diekspor. Hampir 55% atau RM2.15 bilion daripada jumlah ekspor produk perkayuan adalah dari hasil ekspor papan lapis. Produk perkayuan utama lain yang diekspor adalah balak, kayu bergergaji, papan gantian dan kayu racik. Usaha sedang dipergiatkan oleh pusaka untuk terus memperkasakan industri perkayuan kepada industri nilai tambah tinggi bagi mencapai unjuran nilai ekspor RM8 bilion pada tahun 2030. Beliau berkata demikian ketika berucap di Majlis Pelancaran Hari Integriti dan Inovasi dan Perhimpunan Perdana Pusaka 2022 di Dewan Seminar Pusaka Wisma Sumber Alam pada Rabu. Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar 2 itu menambah, kerajaan juga menggalakkan pembangunan ladang buluh di Sarawak bagi memastikan bekalan produk itu mencukupi. Jelasnya, ia bagi menyokong pembangunan industri hiliran berasaskan buluh seperti perabot, kraf tangan, kosmetik, bahan bakar dan makanan dengan anggaran nilai ekspor berjumlah 250 juta ringgit menjelang 2030. Dalam majlis sama, Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri, Integriti dan Ombudsman, Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya menegaskan, Hari Integriti yang diadakan setiap tahun bertujuan membentuk dan memudayakan masyarakat berintegriti tinggi, terutama sekali dalam kalangan penjawat awam. Menurut beliau, Kerajaan Sarawak telah mewujudkan portfolio integriti dan Ombudsman sebagai langkah menyokong inisiatif negara dalam meningkatkan integriti, tadbir urus serta usaha anti rasuah. Bagi memperkasakan usaha ini, kerajaan negeri dengan kerjasama Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, seramai 94 orang pegawai perkhidmatan awam negeri telah melepasi tahap kompetensi dan ditauliahkan sebagai CEIO. Pegawai integriti bertauliah ini berperanan sebagai jentera atau ejen untuk meningkatkan integriti, accountability, tadbir urus yang baik serta membasmi dan mengurang kelakuan tidak wajar dalam sesebuah universiti. Dalam pada itu, beliau menyarankan agar semua penjawat awam sentiasa menjadikan integriti sebagai asas dan pegangan dalam apa jua perkara yang dilakukan. Sehubungan itu, beliau mengucapkan tahniah dan syabas kepada pusaka kerana telah menjayakan program seperti ini. Berita seterusnya, Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri, Buruh Imigresen dan Pemantauan Projek, Datuk Gerawat Gala telah melakukan lawatan ke Pusat Pemberian Vaksin PPV Daerah Marudi sempena program imunisasi kanak-kanak PKIDS berumur 5 sehingga 12 tahun pada Isnin. Kunjungan itu bagi meninjau proses pemberian vaksin kepada seramai 180 orang pelajar dari 4 buah sekolah rendah di situ. Sejurus selepas itu, Datuk Gerawat melakukan lawatan kerja ke kawasan Puyut, Lubuk Nibong. Semasa berucap, beliau merakamkan ucapan terima kasih di atas sokongan pengundi di daerah mengundi Puyut dan Lubuk Nibong yang menjadi penyumbang kemenangan besar gabungan Parti Sarawak GPS pada Pilihan Raya Negeri Sarawak ke-12 yang lepas. Dalam lawatan ini juga, Datuk Gerawat turut menyumbang geran projek kecil luar bandar MRP sebanyak RM10,000 kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Rumah Sigan, RM5,000 kepada Serakup Induk Dayak Sarawak, unit Rumah Sigan dan RM3,000 kepada setiap 6 buah keluarga yang mendirikan rumah baru. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Mulu itu kemudiannya meneruskan lawatan kerja ke dua lokasi berbeza bagi meninjau projek-projek yang sedang dilaksanakan, iaitu ke Rumah Telajan bagi melihat sendiri projek pembinaan longkang di belakang Rumah Telajan Sungai Brit yang telah siap sepenuhnya dan penyerahan projek tersebut.
Projek yang bermula pada 15 Oktober 2021 itu merupakan projek transformasi luar bandar RTP bagi melengkapkan fasa 1 iaitu pembinaan longkang di bahagian belakang rumah panjang ini sepanjang 110 meter. Setelah itu, Datuk Gerawat meninjau projek rakyat yang terletak di Sungai Puyut iaitu pembinaan Jalan Maridi Long Terawan fasa 1. Laporan di Bau, pemasangan 285 unit lampu solar di sepanjang jalan dari Batu Kitang menuju ke Bandar Bau yang diluluskan baru-baru ini hanya untuk sementara sehingga projek menaik taraf jalan tersebut siap dilaksanakan. Menteri Muda Pengangkutan 2 Sarawak, Datuk Henry Ginep memberitahu pemasangan lampu solar tersebut adalah berdasarkan penilaian atau analisa yang telah dibuat oleh pihak Jabatan Kerja Raya Sarawak. Adun Tasik Biru itu menambah, penggunaan lampu solar adalah lebih efektif dan tidak memerlukan substation berbanding penggunaan lampu jalan konvensional. Berdasarkan penilaian ataupun analisa yang telah dibuat oleh pihak JKR, penggunaan solar ini lebih cepat, kita tak perlu substation. Kalau kita gunakan konvensional punya street lighting. Dan kedua, kita cuma sebagai temporary, untuk masa terdekat sahaja disebabkan jalan ini akan dinaik taraf. Dan apabila jalan ini dinaik taraf, dalam proses pembinaan, apabila tiang solar itu dipindah, lampu tetap menyala, tetapi kalau menggunakan konvensional, apabila kita do relocation, berpindah tiang elektrik, bermakna kita tak ada lampu. So proses dia berbeza. Bercakap dalam sidang media selepas melakukan lawatan kerja di beberapa lokasi di kawasan Bau pada Selasa, beliau memberitahu penggunaan lampu jalan konvensional yang kekal akan dipasang apabila projek menaik taraf jalan tersebut kepada 4 lorong siap sepenuhnya kelak. Katanya, sebelum ini lebih 30 unit lampu solar telah dipasang di sepanjang laluan berkenaan. Dalam perkembangan lain, Datuk Henry meninjau sendiri kerosakan jalan Sekiat Lama yang berpunca dari kejadian bencana tanah runtuh. Semasa tinjauan itu, beliau membawa bersama Jurutera Daerah Jabatan Kerja Raya JKR Bau, Sandra Jujen Jutim, untuk membuat penilaian anggaran kos yang diperlukan bagi membaik pulih jalan tersebut. Beliau turut mencadangkan untuk meletakkan lampu di beberapa lokasi jalan sebagai langkah mengurangkan risiko bahaya terhadap keselamatan pengguna. Turut dicadangkan pemasangan penghadang jalan di Jalan Banglo bagi mengelakkan kejadian kenderaan terbabas ke bahu jalan yang curam. Manakala di Tanjung Manis, projek transformasi luar bandar RTP menaik taraf prasarana Masjid Darul Saadah di Taman Susul Jambur Sarike yang dilengkapi dengan bilik pengurusan jenazah, tandas dan tempat berwuduk kini telah siap dan boleh diguna pakai oleh penduduk setempat. Simbolik penyerahan tapak projek oleh pihak kontraktor kepada Jawatankuasa Pengurusan Masjid yang diwakili Pengerusi Ahli Jawatankuasa AJK Masjid Darul Saadah, Haji Yaakob, turut dihadiri Ahli Parlimen Tanjung Manis, Insinyur Yusof Abdul Wahab pada Selasa. Projek RTP bernilai RM200,000 itu telah dilaksanakan oleh kontraktor Venda Company bermula 30 Julai 2021 dan siap sepenuhnya pada 29 Disember 2021 selama 6 bulan. Pada masa yang sama, Insinyur Yusof memberitahu sebanyak RM200,000 lagi peruntukan telah diluluskan oleh Perdana Menteri Malaysia melalui projek khas yang dipohon beliau untuk penambahbaikan kemudahan lain seperti tempat letak kereta dan pagar Masjid Darul Saadah. Terdahulu, Insinyur Yusof menghadiri majlis penyerahan input pertanian di Pejabat Pertanian Bahagian Sarike bagi menyampaikan bantuan input pertanian berjumlah RM81,510 kepada 21 petani. Bantuan input pertanian merupakan inisiatif berterusan dari kerajaan negeri bagi membantu para petani meningkatkan hasil pertanian sekaligus meningkatkan pendapatan mereka. Insinyur Yusof turut merakamkan ucapan terima kasih kepada Pejabat Pertanian dalam menguruskan serta mengagihkan bantuan input pertanian Agriculture Facilitation Fund AFF meskipun banyak halangan dan kesukaran yang dihadapi. Di Mambong, projek menaik taraf Dewan Serbaguna Kampung Petak dijangka siap pada Julai tahun ini. Demikian menurut Menteri Muda Pengangkutan 1 Sarawak, Dr. Jerib Susil. Menurut Adun Mambong itu, projek transformasi luar bandar RTP yang menelan peruntukan sebanyak RM100,000 akan dilaksanakan pada minggu depan. Beliau berkata demikian semasa majlis penyerahan tapak projek RTP itu kepada Jabatan Kerja Raya JKR dan pihak kontraktor pada Selasa. Tambah beliau, kerja-kerja menaik taraf Dewan tersebut termasuk dinding bergril besi, pemasangan lampu limpah serta kipas angin.
Sementara itu, Datuk Dr. Jerib turut merakamkan penghargaan kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, Kampung Petak di atas kerjaan mendapatkan hak tanah di bawah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri KTN daripada Jabatan Tanah dan Survey Sarawak pada 16 Disember lepas. Ke perkembangan sukan, bekas bintang remaja bawah 17 pasukan England, Kenu Markel Marsh Brown, sah menyarong jersey pasukan Kuching City FC, KCFC pada musim ini. Pemain kelahiran England berusia 29 tahun yang pernah mewakili klub East Rifa di Liga Bahrain itu menjadi pemain import keempat di sambar KCFC sekaligus melengkapkan persiapan pasukan itu untuk menghadapi kempen Liga Premier 2022. Ketika ditemu ramah selepas sesi menandatangani kontrak di pejabat KCFC pada Selasa, pemain sayap itu menzahirkan rasa teruja kerana dapat menyertai KCFC dan tidak sabar untuk beraksi bersama kelab barunya itu. I'm happy to be here at Kuching. I'm looking forward to meeting my new teammates and beginning training and getting ready to start the season. For this year to have a successful season with the team, try and get as good results as we can, and obviously the main target for us as a team should always be for success, to try and reach as high as possible. Sementara itu, pengerusi KCFC Fazruddin Abdul Rahman gembira dan lega setelah pemain itu bersetuju untuk menyertai Kuching City FC pada musim ini. Ujarnya pengalaman yang dimiliki Kenu akan memperkuatkan lagi peluang KCFC serta memberi contoh kepada pemain muda pasukan itu. We wanted to bring him here since 2020 and things worked out and we are very happy that he agreed to join us and the previous club released him for him to join us. And with his experience, I'm sure we will share with you the experience that he's gone through. I'm sure with that experience it will be a boost to the team, and of course it will set an example to all the younger players in Kuching City FC. And we are confident with the great teamwork and the culture of Kuching City FC, we'll be able to achieve greater heights this year. Dalam pada itu, Fazruddin mendedahkan KCFC akan mengadakan perlawanan pramusim menentang PJ City, Negeri Sembilan FC dan Selangor FC bermula 13 Februari ini. Sekian edisi malam bersama saya Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal UKAS Sarawak The Geo with My dan UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.